tertawa. Dan kini ku mencari kalau masih ada kesan yang terus tersisa di dada. Pantai permainan, jalanan yang panjang, bersimpang haluan bagai pentas luahan rasa, tiada bersempadan. Pada awan biru ku melakar kata-kata, pada langit cerah ku panas semua cerita. Dengarlah mentari, suara hatiku menyanyi, berterbangan jiwa merentasi pelangi. Mungkinkah ada esok untuk ku ukirkan kalimat menjadi arca pembuktian pengabdian cinta. Pada awan biru ku melakar kata-kata, pada langit cerah ku panas semua cerita. Dengarlah mentari, suara hatiku menyanyi, berterbangan jiwa merentasi pelangi. Pada awan biru ku melakar kata-kata, pada langit cerah ku panas semua cerita. Dengarlah mentari, suara hatiku menyanyi, berterbangan jiwa merentasi pelangi. Gerimis menipis, gugur membasahi bumi, bagai menangisi sebuah cerita hati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمور الدنيا والدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sidang penonton, hadirin dan hadirat sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Pada petang ini ada kesempatan kita untuk mendengar satu bicara ataupun sembang santai sempena PKP COVID-19. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam yang telah menjelaskan satu kaedah pendidikan yang baik di dalam Al-Quran dan memberikan kita kemudahan untuk hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Salawat dan salam kita panjatkan kehadirat dengan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana dengan perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita dapat merasai nikmat iman dan Islam. InsyaAllah pada hari ini kita akan sembang santai dengan satu tajuk yang diamanahkan, iaitu satu tajuk mengenai peranan ketua keluarga.
Jadi tajuk peranan ketua keluarga ni adalah agak sedikit besar. Jadi kita kecilkan konteks dia dengan dalam konteks tanggungjawab suami sebagai pendidik ataupun tanggungjawab seorang ketua keluarga sebagai pendidik. Jadi insya-Allah perkongsian pada pagi ini, petang ini adalah perkongsian yang agak santai. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan hadirin-hadirat boleh mengemukakan soalan-soalan insya-Allah yang mana boleh jawab oleh saya sendiri. Saya akan cuba try untuk jawab. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang telah menjelaskan kaedah pendidikan yang benar kepada semua umat manusia di atas muka bumi ini dengan cara dia menurunkan Al-Quran Al-Karim serta menerangkan prinsip-prinsip kebenaran, petunjuk dan kebaikan kepada semesta alam dengan panduannya yang lurus dan hukum-hukum yang jelas dalam Al-Quran. Dan segala puji bagi Allah kerana telah menghantar ataupun menghantar Nabi Muhammad SAW ke atas muka bumi untuk memberikan kita suri menjadikan tauladan kepada kita. Dan Nabi Muhammad SAW juga diutus Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pendidik manusia yang agung. Jadi sebagai mukadimah pada petang ini, tuan-tuan dan puan-puan, sebagai mukadimah, antara keutamaan-keutamaan Islam ialah bagi manusia adalah adanya kaedah yang lurus dan universal untuk membentuk manusia dari segi pembinaan mental, dari segi pendewasaan generasi muda, dari segi pembentukan umat, dari segi pembangunan peradaban dan serta peletakan dasar-dasar kemuliaan dan peradaban. Jadi Nabi Muhammad SAW telah meraih kemenangan sebenarnya bila mana pada masa sahabat-sahabat ini menjadi gambaran hidup Nabi Muhammad SAW. Dan walaupun dalam keadaan para sahabat berada di pasar, ada makan dan minum, gambaran-gambaran Nabi Muhammad SAW tu ada pada sahabat-sahabat. Jadi ketika sahabat-sahabat ni menjadikan peribadi mereka sebagai peribadi Al-Quran yang dicetak melalui Nabi Muhammad SAW, dan bila kita tengok Islam ni maknanya hidup dan berjalan di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika mereka menjadi model ajaran Islam yang sebenar, manusia sebenarnya akan melihat Islam ni, manusia akan melihat Islam ni ialah pada diri para sahabat. Sebab itu dalam konteks tanggungjawab suami sebagai seorang pendidik ataupun konteks ketua keluarga, kita nak bagi tahu maknanya Nabi Muhammad SAW adalah merupakan dihantar untuk tujuan berdakwah adalah untuk memastikan membentuk peribadi dan akhlak para sahabat dan membentuk peribadi kita sendiri, dan bukan hanya untuk mengajar manusia atau mencetak manusia yang boleh memberi nasihat semata-mata, tapi pada masa yang sama dia akan membentuk peribadi orang Islam dengan cara pemikiran yang lebih baik. Jadi tujuan Nabi Muhammad juga Nabi Muhammad SAW adalah untuk mengubah pemikiran yang murni menjadi manusia yang boleh diraba oleh tangan dan seterusnya dilihat oleh manusia. Okey. Jadi untuk kat sini sebelum pergi kepada poin-poin dia, tanggungjawab suami, ana nak memberikan satu tajuk, iaitu tajuk tanggungjawab suami ini ialah menjadi ketua keluarga. Menjadi ketua keluarga adalah merupakan salah satu amanah yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi maksud tanggungjawab itu sendiri ialah amanah dan kewajipan yang mesti dipikul. Dan Allah telah menetapkan setiap hamba-Nya untuk melaksanakan amanah dengan sebaiknya, dan amanah ni harus dilakukan dengan sebaik mungkin.
Dan bagi ketua keluarga dan seorang suami dalam sesebuah keluarga hendaklah bertindak sebagai pemerintah, kan. Bila mana dikatakan sebagai pemerintah yang bertanggungjawab terhadap pemerintahannya iaitu keluarganya, jadi suamilah yang akan membuat keputusan dalam membabitkan uh, sesuatu perkara, dan dia bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan dan kebajikan yang di bawah jagaannya. Jadi kat sini Ana nak uh, apa ni, share ataupun uh, berkongsi cara untuk kita sebagai ketua keluarga dan peranan ketua keluarga untuk mendidik dan membimbing anak-anak kita dan ataupun isteri kita, dan yang mana perlu didikan agama dengan adab-adab Islam. Jadi ada 3 poin lah. Ada 3 poin pendidikan efektif yang dikongsikan dalam satu buku iaitu Tarbiyatul Aulad, iaitu pendidikan menurut syariat Islam. Jadi pendidikan yang pertama, yang efektif yang pertama ialah pendidikan melalui tauladan. Jadi hadis Nabi Muhammad SAW dalam riwayat At-Tirmizi menyatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Jadi Nabi Muhammad SAW bagi tahu kat sini kan, maknanya kalau katakan Nabi adalah orang yang terbaik untuk kita tengok, untuk kita ikuti, untuk menjadi seorang ketua keluarga. Dan untuk poin yang pertama iaitu pendidikan melalui tauladan. Pendidikan melalui tauladan ni dalam satu syair, anda tak ingat dia punya syair tu, tapi dia bagi tahu dalam satu syair tu menyatakan bahawa seorang penyair dia ada menyesali terhadap gurunya yang berbeza kata-kata dengan perbuatan. Jadi pendidikan melalui tauladan ni dibagi tahu dalam syair ni, dia kata apa? Wahai orang-orang yang mengajar orang lain. Dia kata apa? Mengapa engkau tidak mengajar diri engkau sendiri? Engkau jelaskan bermacam-macam ubat untuk sembuhkan penyakit, tetapi dia kata engkau jelaskan macam-macam ubat untuk sembuhkan penyakit agar seseorang tu sihat, tapi engkau sendiri sakit. Kan? Nak bagi tahu macam ni. Dalam syair ni dia tempelak ataupun dia tempelak guru-gurunya lah. Maknanya kalau katalah dah bagi tahu dah, nak sihat makan ubat ni, nak sihat makan ubat ni. Makan ubat ni kalau contohlah demam, kita tahu kita ada paracetamol untuk makanan. Tapi padahal pada hakikatnya nasihat daripada dia nasihat orang tapi dia sendiri tidak sihat ataupun dia sendiri yang sakit. Itu salah satu contoh pendidikan melalui tauladan yang mana tempelak daripada seorang penyair. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagi diri kamu. Jadi kat sini Rasulullah SAW juga merupakan suri tauladan untuk kita ikuti. Dan Aisyah radhiyallahu anhu berkata, ditanya mengenai akhlak Rasulullah, dia menjawab akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Jadi kat sini kalau saya boleh bagi contoh untuk kita mendidik anak-anak ataupun mendidik bagi ketua keluarga untuk mendidik anak-anak membaca Al-Quran. Kita sebenarnya kalau kata kita menyuruh anak kita, abang baca Quran bang, sudah tentu bila mana dia mendengar apa yang kita katakan tanpa kita sendiri mengambil Quran, mungkin anak tu tidak akan mengikut. Dan mungkin kalau kata abang baca Quran, selepas 2-3 minit kita pergi, dia pun letak Quran dia kan. Jadi cara dan kaedah yang terbaik dari segi pendidikan melalui tauladan kat sini, kalau kata Quran itu sendiri, kita cubalah ambil Quran dan kita sebenarnya baca je Quran tu. Kita baca Quran dalam pada yang masa yang sama, anak-anak kita yang tengok kita baca Quran akan membaca Al-Quran dengan bersama-sama dengan kita. Itu ialah salah satu contoh pendidikan melalui tauladan yang mana anak-anak kita akan ikut.
Dan ada satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, iaitu uh, daripada Al-Mughirah bin Syu'bah. Dia berkata Rasulullah SAW bangun di tengah malam hingga bengkak kaki. Bila mana dia tanya, kenapa ya Rasulullah engkau tetap bangun tahajud malam, kan? Sedangkan dosa bagi Nabi Muhammad SAW sebelum ini dan selepas ini telah diampunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana ditanya soalan macam tu, Nabi pun menjawab, baginda menjawab apa? Tak boleh ke? Kan? Aku menjadi hamba yang bersyukur. Jadi kat sini satu teladan yang baik mengenai Nabi Muhammad SAW, iaitu kita kena mengambil pengajaran daripada rasa bersyukur Nabi Muhammad SAW itu, untuk memastikan kita juga kan bangun untuk beribadat pada waktu malam. Maknanya Nabi sendiri pun, dia yang maksum pun masih lagi bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara bangun tengah malam beribadah, kan. Ini kan lagi kita kan kita sebagai umat harus malu. Salah satu teladan yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW, iaitu teladan mengenai pemurahnya hati Rasulullah SAW. Maknanya dalam satu riwayat hadis, Abu Syekh pernah meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah tidak diminta apapun dalam Islam kecuali pasti dia akan memberinya. Kan? Itu datanglah seseorang lah datang berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW memberikan sesuatu. Dan Nabi kata apa? Nabi kata, ambillah ni, kan? Kambing antara dua bukit, kan? Dua bukit. Dia kata, lepas tu lelaki tu balik kepada kaumnya. Lepas tu dia bagi tahu pada kaumnya, dia kata apa? Sebenarnya masuklah ke dalam Islam, dia kata. Kerana apa? Kerana Muhammad SAW tidak takut memberi, kan, dan menjadi orang yang kurang ataupun menjadi orang yang apa kedana. Jadi maknanya akhlak Nabi pada waktu tu, dia menunjukkan pendidikan melalui teladan dengan cara dia bermurah hati, kan. Bagi dia Nabi Muhammad SAW bermurah hati, memberikan binatang ternakan, itu kambing, kepada orang yang datang berjumpa tanpa rasa akan kurang. Jadi kat sini kita nak bagi tahu sebagai ketua keluarga, pendidikan melalui tauladan adalah sangat-sangat penting. Dan kita sendiri sebagai ketua keluarga haruslah menunjukkan contoh dan sikap yang baik kepada anak-anak kita, kepada isteri kita, kepada jiran-jiran kita, masyarakat yang ada pada diri kita. Dan mudah-mudahan dengan cara pendidikan melalui tauladan ini, dan akhirnya kan anak-anak, isteri, keluarga kita dan jiran-jiran serta masyarakat di sekeliling kita dan akan terikut dan akhirnya menjadi orang-orang yang baik dan menunjukkan satu suasana atau bi'ah solehah dalam masyarakat kita. Itu pendidikan melalui tauladan. Okey, untuk peranan ketua keluarga juga, yang kedua ialah dari segi pendidikan. Dari segi pendidikan ialah kaedah pendidikan melalui kebiasaan dan istiqamah. Kaedah pendidikan melalui kebiasaan dan istiqamah ini ialah dengan cara kita tahu anak-anak ni dilahirkan secara fitrah. Seorang anak-anak dia sejak lahir telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara fitrah, tauhid yang bersih dan fitrah agama yang lurus, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada sini pembiasaan, pengajaran dan pendidikan nampak memainkan peran dalam pertumbuhan anak-anak untuk membesarkannya di atas tauhid yang murni, akhlak yang mulia dan etika Islam yang sebenar. Ada satu hadis riwayat Bukhari, kita tengok setiap anak yang lahir dalam keadaan yang fitrah, maka terpulang kepada ibu bapa untuk menjadikan mereka ini Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Jadi cara untuk kita mendidik anak-anak ni ialah dengan cara yang baiklah, kan. Kita hantar pergi sekolah, kan. Kita hantar pelajaran agama, kita hantar pergi mengaji, kan. Kita didik akhlak mereka di rumah, kan. Sebelum mereka keluar daripada rumah kita, kan, untuk duduk kat asrama, maknanya bagi settle yang tu duduk. Dengan cara kaedah ni, maknanya kaedah yang kita selesaikan akhlak mereka di rumah ni, maknanya insya-Allah maknanya dia akan terbentuk dengan akhlak-akhlak yang baik dan mulia, kan, bila mana di luar pengetahuan ataupun di luar
daripada daripada kawasan yang kita monitor lah. Dan inilah faktor sebenarnya bi'ah soleh yang perlu kita wujudkan, kan. Bila mana jika anak dan ibu bapa muslim ni yang soleh, kan, ibu bapa muslim, ibu bapa muslim dan soleh, insya-Allah akan melahirkan anak-anak yang muslim dan soleh. Dan nescaya anak-anak ni akan membesar dengan akidah Islam yang sebenar. Sebab tu kita perlu inject anak kita, kan. Kalau katalah kita ni, kan, nak besarkan anak kita, kita bagi makan. Kita bagi makan, dia nak apa? Dia nak pizza, kita bagi. Dia nak KFC, kita bagi. Dia nak apa lagi? Nak mainan, kita bagi, kan, untuk menaikkan dia punya emosi, kan, mungkin untuk menyihatkan dia. Tapi pada masa yang sama, kita jangan lupa, kita juga perlu inject, kita perlu beri juga, kan, makanan-makanan rohani kepada anak-anak kita. Dengan cara kita hantar dia pergi ngaji, kita hantar dia pergi belajar Quran, kan. Jadi kalau katalah ada kekurangan pada seorang ibu atau ayah untuk mengajar Al-Quran, kan, kita sub je, maknanya kita hantar mengaji, kan. Tapi kalau katalah kita ada kekangan dari segi wang ringgit atau sebagainya, yang tu mungkin kita boleh hantar jiran sebelah rumah, kan. Jadi dengan mudah-mudahan dengan cara menghantar anak-anak kita belajar dengan jiran-jiran yang terdekat, akan mengeratkan lagi silaturahim, dan akhirnya anak-anak ini akan menjadi orang yang baik. Okey. Sabda Rasulullah SAW juga, seseorang itu ada pada agama temannya, maka hendaklah kamu memperhatikannya, kan. Jadi kat sini sebagai ketua keluarga, peranan kita untuk memastikan anak-anak kita berkawan dengan orang-orang yang baik akhlak, kan. Sebab tu bila mana anak-anak kita berkawan, kita tengok, kan, bila mana balik daripada asrama, kita tengok keadaan dia. Kalau kata keadaan dia tengok baik, dia solatnya cukup, kan. Lepas tu tidak keluar rumah dengan tanpa kebenaran, kan. Maknanya kita tahu kawan-kawan dia siapa. Dan kalau boleh, maknanya kawan-kawan yang datang kepada dalam rumah tu, yang kita jemput dia, kita tengok, kan, akhlak-akhlak mereka. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan cara kita melihat anak-anak kita berkawan dengan orang-orang yang baik, insya-Allah dia akan menjadi orang yang baik. Dan manusia sebenarnya mempunyai potensi, kan, untuk menjadi orang yang baik dan orang yang jahat. Jadi dalam lingkup kehidupan seseorang manusia ni yang hidup lama dengan penuh sifat yang jahat dan celaka ni, biasa-biasanya kalau kata dia nak berubah, dia perlukan suasana yang elok, kan. Jadi sebagai ketua keluarga, kalau kita perasan mungkin anak-anak yang sudah balik ataupun anak-anak yang telah mencapai tahap dewasa, kan. Cara untuk mengubat dia, kan, dalam buku Tarbiyatul Aulad dia ada bagi tahu, kan. Dia ada bagi 3 cara lah, tapi saya takkan sentuh yang tu. Cumanya dia bagi tahu kat sini, dia kata yang pertama, kalau katalah nak kaedah Islam ni untuk memperbaiki anak-anak yang dewasa ataupun yang telah balik ni, ialah dengan cara, kan, ikatan akidah. Ikatan akidah ni maknanya, kan, dengan cara dia mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan lebih baik. Dia tahu, maknanya kalau kata dia buat perkara ni akan menjadi dosa, dan buat perkara ni akan menjadi pahala. Itu kita nak terapkan akidah dalam diri dia. Dan keadaan lain dalam Islam untuk memperbaiki orang-orang dewasa ni ataupun anak-anak yang telah hampir balik ni, ialah dengan cara mengelakkan mereka daripada melakukan maksiat. Melakukan maksiat ialah dengan cara kita monitor dia, kan. Tengok dia cara dia berkawan macam mana, kan. Dengan cara bagaimana dia memegang telefon, kan. Adakah dia memegang telefon tersorok di dalam bilik, kan. Pastikan mereka bila mana memegang telefon berada di ruang tamu. Kita tahu, kita pantau dia apa yang dia lakukan untuk elakkan dia melakukan maksiat. Dan kita sentiasa ingatkan. Dengan yang ketiga, kaedah Islam untuk memperbaiki anak-anak yang agak dah dewasa ni ataupun dah balik ni, ialah dengan cara ubah suasana, kan. Ubah suasana ni maksud dia, kan, kita kena ubah suasana keluarga kita, kan. Kita kena pastikan kalau katalah suasana rumah kita kurang solat berjemaah, kan, kita hasilkan solat berjemaah, kan, yang bermula daripada kita sebagai ketua keluarga, kan.
Dan kalau perlu dalam musim PKP ni, musim PKP ni memang kita tak boleh lah kan. Kalau sebelum PKP kita pergi masjid boleh, kita pergi ke surau boleh kan. Dengan cara lain mungkin untuk menimbulkan suasana dalam diri anak-anak tentang takutnya kematian kan. Yang mana kalau kata dia buat dosa kan, akan masuk dalam kubur yang sempit, kita pergilah ke dalam ke kawasan perkuburan dan buatlah macam halaqah ke apa untuk share kehidupan dalam alam kubur tu macam mana kan. Jadi biar dia rasa bila mana duduk dalam halaqah dan berada dalam apa di kawasan perkuburan, baru dia tahu maknanya suasana kat situ, ya suasana kita nak pergi mati kan. Kalau kita mati macam mana, so kat situ insyaAllah akan cuba dapat membaiki lah kejahatan-kejahatan yang ada pada anak-anak ni. Dan cara lain kaedah Islam untuk anak-anak muda ialah dengan cara pengajaran dan pembiasaan. Jadi pengajaran dan pembiasaan ni ialah biasa daripada rumah, dan pembiasaan maknanya kita tak boleh tengok hasil dia sekali mata. Kalau kita bagi tahu anak kita, adik kita kena baca Quran kan. Kaedah pembiasaan ni kita tak boleh terus je dia baca Quran tak boleh kan. Kita kena letakkan satu jadual kan. Jadual tu kita pastikan jadual tu boleh dikomit oleh semua orang, termasuklah ayah ataupun ibu dia. Jadi insya-Allah kat situ kaedah pendidikan melalui kebiasaan dan istiqamah akan terhasil. Itu poin nombor 2. Jadi untuk poin nombor 3 iaitu poin yang terakhir, iaitu pendidikan melalui nasihat yang bijak. Pendidikan melalui nasihat yang bijak. Jadi nasihat adalah satu kaedah pendidikan yang cukup efektif. Nasihat sebenarnya memberikan pengaruh yang sangat besar untuk membuka hati anak-anak kita terhadap sesuatu dan akan mendorong mereka melakukan perkara-perkara yang sangat-sangat positif. Jadi kat sini cara untuk kita memberi nasihat dalam buku Tarbiyatul Aulad dia dah bagi tahu dah. Tapi saya akan try kongsikan 8 sajalah kan. Dalam pendidikan secara nasihat iaitu dengan cara menggunakan gaya iaitu gaya yang berkesan kan. Dan ni gaya yang berkesan maksud dekat sini kan. Kalau katalah kita bagi contoh kan. Cara kita nak pastikan anak-anak kita berkata ataupun bercakap lembut dengan adik-adik dia kan. Maknanya kat sini kita kena bercakap lembut dengan anak-anak kita yang dah besar. Jadi untuk memastikan anak-anak yang nombor 1 abang long, nombor 2, nombor 3 terikut, mereka akan cakap yang lembut. Itu salah satu kaedah pendidikan nasihat yang baik. Okey. Kaedah pendidikan nasihat pendidikan nasihat yang bijak yang kedua ialah menggunakan teknik dialog dan soal jawab. Menggunakan teknik dialog dan soal jawab ni dalam satu hadis Rasulullah SAW riwayat Muslim mengatakan bahawa dari Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda, apa pendapat kamu? Nabi kata, apa pendapat kamu jika ada sebuah sungai di pintu rumah, salah satu daripada kamu yang dengannya ia mandi 5 kali sehari, apakah masih ada kotoran yang tinggal padanya? Mereka menjawab, tidak mungkin ada kotoran yang tekat. Jadi baginda bersabda, demikianlah perumpamaan solat 5 waktu dengannya Allah akan menghapuskan segala dosa. Kat sini kan, kalau katalah hadis riwayat Muslim ni kita bagi tahu pada anak-anak kita kan, kita buat perumpamaan ni kepada anak kita kan, dan kita soal mereka dengan cara ni kan, insya-Allah maknanya dia akan try jawab. Kalau kata salah dan kita betulkan. Kita cuba sekarang ni kita cuba untuk betulkan pemikiran mereka. Okey. Maknanya kat sini itu salah satu contoh yang mana pendidikan dengan nasihat yang bijak dengan cara soal jawab. Dan ada satu lagi hadis riwayat Ahmad iaitu Nabi pernah bertanya, apakah kamu tahu itu siapa itu Muslim? Lepas tu para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Baginda bersabda, seorang Muslim adalah orang-orang Muslim lain yang selamat dari lidah dan tangannya. Rasulullah bertanya lagi, tahukah kamu siapa itu mukmin? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Baginda bersabda, seorang mukmin adalah orang yang membuat selamat jiwa dan harta orang-orang mukmin yang lain. Maknanya kat sini kan, kita kena sama-sama menjaga, untuk memastikan anak-anak kita ni menjadi seorang Muslim mukmin yang hebat.
kita kena sama-sama menjaga dengan cara kita mengajarkan hadis-hadis Nabi. Jadi insya-Allah dengan cara ini pendidikan anak-anak akan bertambah dan uh, Allah mudahkan urusan kita untuk mendidik mereka. Poin yang ketiga dari segi pendidikan nasihat yang bijak ialah dengan memulakan nasihat dengan mungkin dengan memulakan nasihat dengan jenaka. Kat sini Nabi Muhammad SAW daripada Anas mengatakan ada seorang lelaki datang menemui Rasulullah SAW. Dia kata dia minta seekor unta sebagai sedekah untuk bawa barang-barang di rumahnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, aku akan memberikan kamu anak unta betina. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, apa yang dapat aku lakukan dengan anak unta betina ni? Kan? Rasulullah bersabda, bukanlah unta tidak akan boleh melahirkan selain anak unta. Kat sini Allah memberi pemahaman kepada lelaki itu jangan dengan jalan jenaka bahawa seekor unta sudah cukup besar untuk bawa beban sebenarnya. Kan? Namun walaupun dia masih lagi seekor anak unta, tapi sebenarnya akan sampai tahap dia akan membesar dan boleh bawa beban. Jadi kat sini kita sebenarnya boleh gunakan beberapa lawak jenaka sebenarnya, tapi dengan hadis Nabi kita kena tahu dah cara nak ulah lah. Okey, nasihat yang ketiga, yang keempat iaitu nasihat dengan cara visual dan gerakan. Nasihat secara visual dan gerakan Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW dia dalam satu hadis riwayat Bukhari menyatakan bahawa dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi berkata Rasulullah bersabda, aku dan orang yang memelihara anak yatim di syurga seperti dua jari ni sambil menunjukkan jari tunjuk dan jari tengahnya. Maknanya kat sini Nabi memberikan pengajaran kepada sahabat bahawa kalau kata memelihara anak yatim ni kan, Nabi kata orang yang memelihara anak yatim ni dia akan bersama dengan Nabi dekat akhirat kelak kan, seperti dua jari ni lah, maknanya bersama kan. Jadi kita nak bagi tahu kat situ dengan cara nasihat yang macam ni kan, perumpamaan visual dan gerakan ni Nabi ajar kan, kita boleh gunakan juga kan. Kita boleh gunakan juga di rumah lah kan, dengan anak-anak kita. Dan satu lagi iaitu nasihat dengan contoh dan tindakan. Nasihat dengan contoh dan tindakan, Nabi pernah ajar cara berwuduk kan. Cara berwuduk di hadapan sekumpulan orang-orang yang baru kenal Islam lah kan. Dalam satu hadis riwayat Al-Bukhari dia kata, barang siapa berwuduk seperti wudukku, kemudian solat 2 rakaat dan tidak terfikir satu fikiran mengenai dunia pada dirinya, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu kan. Kat sini Nabi tunjukkan cara dia menyampaikan satu pembelajaran dengan cara menunjukkan cara untuk berwuduk. Pada masa yang sama dia menunjukkan bahawa kalau katalah berwuduk ni dengan sungguh-sungguh kan, tanpa fikirkan terhadap mengenai dunia yang ada pada dirinya kan, maka Allah akan bagi ampunkan dosa. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi macam kita sendiri pun kalau anak-anak kita ajar dengan baik kan, dan kita selitkan dengan hadis ni, insya-Allah kan, kita akan dapat pahala ya. Okey, dan yang terakhirlah pendidikan nasihat yang bijak iaitu nasihat dengan menggunakan masa yang ada. Nasihat dengan menggunakan masa yang ada, Rasulullah SAW banyak sekali menggunakan masa tertentu untuk menasihati dan mengarahkan orang lah, agar pengaruhnya lebih besar dan lebih utama bagi pemahaman dan pengetahuan umatnya. Dan antaranya ialah yang kat sini dikongsikan iaitu daripada Jabir radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW pergi ke sebuah pasar bersama dengan beberapa orang di sebelahnya. Lalu baginda masuk dan melihat bangkai seekor anak kambing yang bertelinga kecil. Lalu baginda memegang telinga kambing itu seraya bertanya. Kata, siapa di antara kamu yang mahu membeli ini dengan harga 1 dirham? Nah, lepas tu mereka menjawab, mana mahu kami membelinya ya Rasulullah? Apa yang dapat kami lakukan dengannya? Lalu baginda berkata lagi, apakah kamu suka jika ini diberikan untuk kamu? Mereka menjawab, demi Allah, kami ini hidupnya cacat, apalagi jika dia mati. Lalu baginda bersabda, maka demi Allah dunia ini lebih rendah atau hina bagi Allah daripada kambing ini bagi kamu. Nak bagi tahu kat sini, maknanya
nasihat menggunakan masa yang ada, iaitu Nabi uh, uh, menasihati atau memberikan perumpamaan uh, kambing ni yang telinga anak kambing yang hanya sekadar harga dah dirham ni, nak bagi tahu dunia lebih rendah, lebih hina bagi Allah daripada kambing yang ditunjuk tu kan. Maknanya kat sini kita boleh bagi nasihat pada anak-anak kita dan keluarga kita dengan cara macam ni. Okey, sebelum seterusnya kita teruskan untuk ni, kita jawab soalan dulu. Kita nak corakkan anak-anak dengan warna yang terbaik, tapi realiti keadaan terutama orang-orang susah, ibu ayah akan sibuk dalam menaikkan ekonomi keluarga sehingga secara tak sengaja anak-anak terabai, lantas menyumbang kepada masalah sosial. Ada cadangan. Okay. Ini ialah ini adalah suasana kan, keadaan masa sekarang kan. Kita tahu dalam keadaan suasana sekarang, terutamanya dalam keadaan mak ayah yang bekerja kan, dalam satu rumah anak-anak ramai dan tak ada kesempatan untuk mencorak anak-anak mereka kerana terlalu sibuk dengan mencari nafkah kan. Jadi kat sini sebenarnya kalau kata boleh dicadangkan kan, anak-anak yang terabai ataupun sebelum lagi terabai lah, sebelum mereka terabai, maknanya anak-anak ibu bapa yang bekerja kan, yang bekerja memastikan kita memberikan satu nasihat lah, memberi nasihat kepada mereka tentang betapa mereka perlu menjadi anak yang baik dan soleh kan. Kita boleh tujukan dengan cara kita menunjukkan Rasulullah sebagai teladan sebenarnya. Dan kita bagi tahu kisah Nabi Muhammad SAW kan, daripada kecil lagi dia telah bekerja kan, sebagai penggembala kambing kan. Kita tahu Nabi Muhammad SAW juga telah kematian ayah kan, telah kematian ayah dan ketika berumur 6 tahun baginda Nabi Muhammad SAW telah kehilangan kan, ibu yang tercinta Aminah kan. Kita bagi tahu gambaran yang macam tu, nasihat yang macam tu, bahawa Nabi Muhammad SAW boleh menjadi orang yang baik kan, boleh menjadi orang yang amanah, boleh menjadi orang yang baik akhlaknya kan, walaupun tanpa mak dengan ayah kan. Jadi kat sini kan, kita boleh bagi perumpamaan yang macam tu kan, kepada anak-anak ini kan. Kalau bagi orang-orang yang bekerja, ibu ayah yang sibuk dalam menaikkan ekonomi keluarga, kita bagi tahu kita kena berdikari kan. Kita maknanya setiap, kalau katalah boleh kan, kalau saya boleh cadangkan, setiap hari sebelum pergi bekerja, selepas solat subuh, mungkin kita boleh buka sirah Nabi, mungkin kita boleh buka Riyadhus Salihin, taman-taman orang soleh kan, dan kita bagi tahu pada anak-anak kita akhlak Nabi macam mana kan. Kita kena bagi tahu pada anak-anak kita bila mana dalam nasihat-nasihat yang ada pada buku-buku seperti Riyadhus Salihin tu dapat pada anak kita dan masuk dalam fikiran mereka, dan insya-Allah dengan cara ini anak-anak ini secara tidak langsung sebenarnya dia tidak akan terabai, insya-Allah kan. Jadi dengan cara itulah mudah-mudahan, maknanya mak ayah dan mak atau ayah yang bekerja ni, kita cubalah untuk masukkan sedikit demi sedikit dalam diri dan jiwa mereka mengenai Nabi Muhammad SAW atau kisah-kisah suri tauladan Nabi Muhammad SAW untuk mengelakkan mereka terlibat dalam masalah sosial. Dan rasa kalau ada soalan lain sebelum kita tutup dan simpulkan. Okey. Jadi secara kesimpulan yang boleh saya simpulkan mengenai peranan keluarga dalam konteks tanggungjawab suami ataupun ayah sebagai seorang pendidik, kita kena pastikan kita rasa amanah dan tanggungjawab tu kan. Kita rasa amanah dan tanggungjawab tu dan kita kena tahu bahawa kita kena sentiasa ingat seperti yang Nabi Muhammad SAW kata, sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan Nabi adalah orang yang terbaik
terhadap keluarganya. Jadi kita kena mencontohi Nabi Muhammad SAW dengan cara kita ingat hadis ni, insya-Allah kita akan cuba jadi yang terbaik terhadap keluarga kita. Dan tanggungjawab kita sebagai ketua keluarga adalah untuk mendidik dan membimbing ahli keluarga dan anak-anak kita mengenai agama dan adab-adab Islam. Dan dalam cara sembang santai pada hari ini, saya kongsikan 3, iaitu pendidikan yang efektif dengan cara pendidikan melalui teladan, dan pendidikan dengan cara pembiasaan ataupun cara istiqamah, dan yang ketiga ialah pendidikan dengan cara nasihat yang bijak, yang mana ada beberapa poin pendidikan cara nasihat yang bijak yang saya kongsikan yang tadi. Ada soalan lagi daripada Indah Putra, iaitu ISMA adalah inisiatif dalam memberi kesedaran dalam pendidikan anak-anak. Ya, betul. Jadi dalam sistem pendidikan di Malaysia ni, kita tahu kan, kita ada sekolah rendah, ataupun kita ada daripada mula, maknanya kita ada sekolah tadika, kita ada sekolah rendah, kita ada sekolah menengah, kita ada universiti kan, sampai ke peringkat ke atas. Sama juga ISMA pun ada inisiatif untuk memberikan kesedaran dalam pendidikan kepada anak-anak. Dan dalam inisiatif ISMA sendiri, ISMA ada kelab Nazim kan, kelab anak-anak hebat, kelab Nazim. Jadi insya-Allah kalau di Dungun kita ada kelab Nazim Dungun yang diketuai oleh Kak Nani lah. Jadi insya-Allah siapa-siapa yang nak mengikuti program Nazim boleh berhubung secara direct dalam kita punya page ISMA Dungun. Dan dalam Nazim ini sendiri, dia sebenarnya akan memberikan atau membentuk anak-anak kita dengan secara berkala program-program bulanan, secara berkala program bulanan, dan memastikan anak kita berada dalam track yang betul. Dan insya-Allah bila mana mereka berada dalam Nazim, program-program yang disediakan semua membentuk jati diri yang baik dalam diri mereka, dan insya-Allah menjadi anak-anak yang hebat. Saya rasa sekadar itu yang saya boleh kongsikan pada petang ini. Jadi mudah-mudahan sembang santai sempena PKP COVID ini memberikan manfaat walaupun sedikit, dan poin-poin yang saya cuba kongsikan ini kebanyakannya adalah datang daripada satu buku yang cukup terkenal, iaitu Tarbiyatul Aulad, iaitu pendidikan menurut perspektif Islam. Jadi insya-Allah kalau kata ada yang nak menambah lagi ilmu pengetahuan mengenai peranan ketua keluarga dalam memberikan pendidikan yang efektif pada anak-anak, mungkin boleh merujuk pada buku Tarbiyatul Aulad, insya-Allah. Jadi kalau tak ada apa, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka 'ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan shadiqa wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka al-'afiyah min kulli baliyyatin wa nas'aluka الناس وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل لك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومعنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أكثر من ذلك يا نعم المجيب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat berbuka puasa.